ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالهلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi kita dah sampai ke Aqabah yang ketiga. Yang kedua lagi. Yang kedua tentang taubat. Kita dah sampai halaman ke berapa? Halaman ke 83. Kitab sana tak ada. Ada kitab tak? Tak ada. Tak ada. Kat mana? Halaman ketiga kat mana? Aqabah Tsaniyah. Baru Aqabah yang kedua. Oh. Baru masuk Aqabah yang kedua. Ya Allah, iqra. Aqabah yang pertama dulu Aqabatu al-ilm. Aqabah ilmu. Kita tahu dah apa ilmu yang sepatutnya kita kena ada untuk jadi ahli ibadat, supaya ibadat kita tu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadat kita menjadi banyak dengan kualiti yang baik. Tu ilmu-ilmu yang perlu kita kena tuntut, kita kena tempuh. Kalau tak tempuh waktu balik awal. Tak tempuh waktu balik awal. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalan dia ditolak, mardudah, ditolak. La yuqbalu, tidak diterima. Bila amalan kita ditolak, tidak diterima, tak ada makna kita beramal. Jadi kita telah mensia-siakan hidup kita. Sebab hidup kita maknanya duduk pada amal. Jadi nak beramal mesti kena ada ilmu. Tak ada ilmu tak mungkin kita beramal. Beramal juga kita panggil exercise. Mungkin dia rasa dia beramal dalam keadaan bukan amal pun di sisi Allah. Dan kemungkinan bukan semestinya dia tak jadi, bukan setakat amalan dia tidak diterima, bahkan amalan dia tu menjadi amalan yang buruk, tukar jadi maksiat. Wala'iyadzubillah, dalam keadaan dia berasa dia beramal ibadat. Wala'iyadzubillah. Itu setok kita. Bila mati kau, kena buah tu kau setok molek lah. Nak balik semula tak mungkin dah. Ya Allah, iqra al-aqabatu tsaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa syakirin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Surah yang ke-83, al-aqabatu tsaniyah wa hiya aqabatu taubah. ثم عليك يا طالب العبادة وفقك الله لطاعته لتوباته وذلك للأمرين أحدهما ليحصل لك توفيق الطاعة فإن شؤم الذنوب يورث الحرمان ويعقب الخذلان وأن قيد الذنوب ikatan. قيد الذنوب يمنع من المشي إلى الطاعة الله عز وجل والمسارعة إلى خدمته وإن ثقال الذنوب يمنع من القفات للخيرات والنشاط إلى الطاعة وأن الإصرار على الذنوب يسود القلوب
فتجدوها في ظلمات وقساوة Mana فإن الإصرار على الذنوب يسود القلوب. تسود القلوب فتجدوها في ظلمات وقساوة ولا قيوف فيها ولا صفاوة ولا لذة بطاعة ولا حلاوة وإن لم يرحم الله عز وجل فستجر صاحبها إلى الكفر والشقاوة. فيا عجبا كيف يوفق للطاعة من هو في شؤم وقسوة وكيف يدعى إلى خدمة من هو مصر على المعصية والجفوة وكيف يقرب للمناجاة من هو متلطف بالأقدار والنجاسات فهي الخبر عن الصادق ففي الخبر عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا كذب العبد تنحى عنه الملاكان من نتن ما يخرج من فيه فكيف يصلح هذا اللسان لذكر الله عز وجل. طيب فتح الله لك وهداك وجعلك من الصالحين ففتح الله قلبك. Al-aqabatu as-saniyah, aqabah yang kedua, yang perlu kita kena tempuh. Aqabah ni tempat tinggi yang kita kena daki, tu orang panggil aqabah. Tanah tinggi yang kita kena daki, memberi isyarat kepada kata kena guna tenaga. Kena guna tenaga maknanya kena lawan nafsu. Maksudnya nafsu kita tak suka. Dia hak nafsu tak suka ni, kita macam naik atas bukit ni. Kalau hak nafsu suka 3-4 jam selamba je. Tengok cerita keling 3 jam setengah tak rasa benda pun. Kalau boleh nak tengok akhir sekali siapa pucat kursi muka, dah ingat nak makan, dah ingat nak minum. Sebab apa? Sebab rasa kelazatan benda yang dikehendaki oleh nafsu. Al-aqabah benda yang nafsu tak suka, benda yang kena lawan nafsu. Lawan nafsu tu orang panggil mendaki. Mendaki tu kerana itu dinamakan dengan aqabah. Aqabah yang kedua wahia aqabatut taubah, iaitu aqabah taubah. Maknanya prasyarat permulaan perjalanan seorang salik bermula dengan taubat. Kalau man la taubatalah la sayralah, orang yang tidak taubat tidak ada perjalanan bagi dia. Sekalipun dia rasa bahawa dia tu dah hampir dengan Tuhan, sejeka lagi nak sampai ke Tuhan, dia tertipu dengan diri dia sendiri. Selama mana dia dikotori dengan dosa-dosa, selama itulah dia tak mungkin nak menghampiri Tuhan. Tak mungkin dia nak masuk ke hadrat tu Tuhan. Orang yang pakaian dia kotor, hidung dia beringu, mata dia tarik mata sepelat, nak masuk dalam istana jauh. Nak dapat anugerah 14 kali jauh. Dia kena bersih dulu. Bersih, pakai kemah-kemah, comel-comel, tok air wangi sedap-sedap, baru boleh pergi istana. Kalau tidak, tak boleh. Begitulah keadaan dosa. Maknanya majar sungguh dosa ni kalau dia ada pada kita. Guana-guana pun kita kena putuskan hubungan kita dengan dosa. Itu yang dimaksudkan dengan taubat. Kita kena berusaha untuk putus hubungan dengan dosa. Itu usaha daripada kita. Bila betul-betul kita berusaha untuk nak putuskan hubungan dengan dosa, benar dalam usaha kita, sungguh-sungguh, akhir sekali Allah betul-betul memutuskan hubungan kita dengan dosa. Itu anugerah tu Tuhan. Anugerah Tuhan tu, kerja Tuhan, dia boleh beri kepada siapa yang dia kehendaki. Berusaha untuk nak memutuskan hubungan dengan dosa tu kerja kita. Waktu ialah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Dan waktu yang kita maksudkan dengan mendaki. Mendaki ni
No, buat dosa bukan tambah. Oh, tengok cerita Korea sedap. Sedap sangat-sangat, ngupak korang sedap sangat-sangat. Manis leting. Tak? Ngutuk orang sedap sangat, manis leting. Tidur, dok mayang subuh, oh sedap sangat. Setengah-setengah orang, Mana nak kerat tu? Nak kerat. Mana-mana hubungan dengan dosa nak kerat. Kerat tu lah dinamakan dengan taubah. Bahasa, orang kata bahasa mudahnya. Summa alaika ya talibal ibadah. Kemudian menjadi kewajipan kepadamu wahai yang menuntut akan ibadah, orang yang nak beribadah, orang yang nak menjadi abdun min ibadillah, nak jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Waffaqakallah. Ini apa panggil jumlah doa iya. Mudah-mudahan kamu diberi taufik oleh Allah. Apa dia taufik? Taufik kekuatan untuk melakukan ketaatan. Itu panggil taufik. Mana bila dia ada, adalah ibadat. Kalau dia tak ada, walaupun apa ibadat sebenarnya bukan ibadat, boleh jadi itu adalah maksiat. Boleh jadi itu adalah maksiat. Mudah-mudahan Allah bagi taufik. Taufik lawang dia khizlan. Khazalan alif nun, khizlan. Khizlan ni kekuatan untuk buat maksiat. Berjaya molek hari ni. Tengok cerita Korea daripada A sampai ke Z, habis tengok. Mana ngutuk kau orang tu penuh mulut beri. Berjaya molek. Tu orang panggil khizlan. Setengah orang dia rasa puas. Oh, mati aku. Tombok dia petong. Aku maki ke dia tak dapat. Penuh mulut aku maki. Dia rasa bangga. Dia rasa bangga dengan khizlan. Khizlan tu penanda akan jatuh dalam api ni. Wala'iyadzubillah. Taufik itu penanda akan menjadi penghuni syurga. Orang yang cerdik, bila dia berjaya buat maksiat, Allah, ke Tuhan benci ke aku ni. Ke Tuhan benci ke aku ni. Apa sebab berjaya gini ni? Berjaya pula kelas grade A ni, buat maksiat grade A ni. Astagfirullahalazim. Itu orang yang cerdik, dia akan rasa takut. Kalau dia berjaya buat maksiat, mana Tuhan bagi khizlan tu. Itu menjadi penanda awal Tuhan benci kepada dia. Kalau betul-betul Tuhan benci, memang cari penyakit besar lah. Boleh nyong lah 2 atas muka. Nah. Thumma alaika ya talibul ilm. Wajib ke atas kamu apa dia? Bitaubah. Wajib ke atas kamu bertaubat. Kalau kamu nak jadi ahli ibadat, atau nak ibadatmu tu betul-betul menjadi ibadat yang diterima oleh Allah. Ahli ibadat, bila disebut ahli ibadat, orang yang ibadat dia ibadat sungguh. Dan ibadat dia kualitinya tinggi. Ibadatnya banyak dan kualitinya hebat. Itu bagus ahli ibadat. Zalika li amrayn. Dan itu perlu sangat kepada taubat tu li amrayn, kerana 2 perkara. Ahaduhuma, salah satunya liyahsulalaka taufiqut ta'ah, supaya terhasil bagimu taufik untuk melakukan ketaatan. Sebab kalau mu tak taubat, mu masih bergelombang dengan dosa, masih kotor dengan dosa, bahkan mu masih masuk dalam kategori musir, orang yang berterusan melakukan dosa, jangan harap mu nak dapat taufik. Imam Ghazali kata gini ni berdasarkan kepada kefahaman dia Al-Quran dan juga hadis, berdasarkan kepada pengalaman dia sebagai seorang yang mursyid, orang yang mendidik, orang kata umat manusia. Mana kalau bos sendiri kata gini enggak, gelak gambar lah. Mana kalau kita dosa sungguh, memang tak boleh taufik sungguh. Fa inna syu'ma adz-dzunubi yurisul hirman. Kerana kesialan, syu'ma ni sial. Tasya'um, sial, kita rasa sial. Syu'ma ni kesialan. Kesialan dosa tu. Dosa ni dia ada sial dia. Dia ada majar dia, orang tengah panggil majar dia. Kalau ada dosa ada majar dia. Majar dia tu yurisul hirman. Dia akan mewarisi akan hirman. Hirman ni kita dihalang daripada memperolehi kebaikan. Maknanya maksiat semakin banyak, ibadat tak jadi, Tuhan semakin jauh, setan semakin dekat, neraka semakin hampir. Ini majar bila dosa tu kita tak cuba nak putus hubungan dengan dia. Jadi guana-guana pun nak jadi hamba Allah kena putus hubungan dengan dosa tu. Kalau dalam keadaan dosa, gelak gambar nak boleh taufik. Bila gelak gambar nak boleh taufik, maka dia tak akan jadi ahli ibadat. Sebab ahli ibadat jadi ibadat bila dia dapat taufik untuk melakukan ibadat.
wa yuqibul khizlan, dan dia akan membawa, dia akan diiringi oleh khizlan. Khizlan ni kekuatan untuk nak buat maksiat. Mula-mula tinggal main subuh sekali, rasa salah tapi tak taubat, esok tinggal pula, rasa bersalah lagi, qada lagi, dosa tinggal pula, mula tak apa nak qada dah, tulak tinggal lagi, akhir sekali biasa je, tak ada rasa salah apa-apa. Dan hak gitu kok banyak benda lah, mata, telinga, kaki, tangan, habis jatuh dalam maksiat, sehingga orang ni dipanggil sebagai ahli maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyadzubillah. Itu sebab apa? Antara sebabnya kerana dosa tu, sialnya dosa tu. Wa anna qaidadz dzunubi yamna 'anil masyi ila ta'atillah, dan ikatan dosa tu dia mengikat kita. Yamna, dia menghalang kita 'anil masyi, daripada terus berjalan ila ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Dosa ni dia menghalang kita. Itu antara majalnya dosa, bila dia melekat pada kita, dia menghalang kita untuk taat kepada Allah. Walaupun kita paksa diri kita taat, kadang-kadang kita terperangkap, kita rasa kita taat, tapi sebenarnya bukan taat. Kerana dia tak bebaskan diri dia daripada maksiat. Bila dia ibadat penuh dengan ujub, penuh dengan riak, penuh, dia rasa dia beribadat tu, tapi sebenarnya dia sedang buat maksiat. Punca dia sebab apa? Sebab majalnya dosa yang ada pada dia yang dia terlepas. Akan mari pula dosa baru, dosa riak. Sebelum pada tu dosa tengok cerita keling je. Lepas pada tu dosa ibadat dah pula. Mayang tahajud kau kuat, baca Quran kau kuat, tapi tak. Ramai yang tahajud nak nunjuk kau orang, baca Quran nak nunjuk kau orang. Maknanya hak dia buat tu, dia buat maksiat tu. Tapi maksiat dalam rupa ibadat. Kesan daripada dosa yang pertama. Kerana tu kita kena bebaskan kita daripada dosa. Guana-guana pun kena usaha bebas. Nak bebas diri daripada dosa ni, nafsu kita tak restu. Berat sangat-sangat. Allah. Hak duk main tengok cerita Korea semua petang-petang tiba-tiba nak berhenti. Bukan satu benda yang mudah. Mulut hak laser molek tiba-tiba. Hak nak nunjuk kau orang semua. Apa dia buat nak nunjuk kau orang? Ngaji Quran nak nunjuk kau orang, tiba-tiba nak kerak tanwin nunjuk tu. Sifat takabur dalam hati kita. Hak berakar berumbi dah. Tiba-tiba nak buang takabur tu, nak tukar dengan tawaduk. Bukan suatu benda yang mudah, yang perlu kepada mujahadah. Perlu kepada mujahadah, itulah yang dimaksudkan dengan mendaki aqabah. Zahir, dosa hak zahir ni pun payah dah. Dosa hak zahir ni payah dah. Apatah lagi dosa hak batin. Nak tinggal cerita keling payah dah. Allah nak tinggal wujud dia 14 kali payah dah. Cakap saja boleh. Kalau tak dilatih, tak ada juru latih, golik-goliknya terak. Golik-goliknya terak, akhir sekali kita tertipu dalam ibadat. Kita rasa kita ibadat, sebenarnya kita buat maksiat. Kalau kita tak belajar gini, kita tak nampak. Kita rasa okey dah bila boleh baca Quran, bila boleh sembahyang tahajud, okey sangat-sangat dah. Tapi sebenarnya kita lari daripada mulut rimah, kita masuk dalam mulut naga. Dalam keadaan kita dah sedar. Wa'iyadzubillah. Baik. Dia kata, qaiduz dzunub, ikatan dosa itu, yamna 'anil masyi, dia menghalang daripada berjalan ila ta'ah, menuju ketaatan kepada Tuhan. Berjalan untuk taat kepada Tuhan Azza wa Jal, wal musara'ati ila khidmatihi, dan dia menghalang kita untuk bersegera khidmat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Khidmat kepada Allah, Tuhan tak perlu khidmat kita. Khidmat kepada Allah maknanya taat, maknanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia halang kita tu. Ini mainan dosa ni. Orang kata buruknya dosa kalau kita tak cuba nak lepas dia. Li'anna thiqalaz dzunub, kerana bebannya dosa itu, yamna' minal khifah lil khairat, dia akan menghalang kita daripada ringan untuk buat kebaikan. Dah dia banyak buat kebaikan, orang kata, bukan Tuhan kata. Kalau dia belajar tasawuf pula, dia cek pula hati dia guana, ya Allah, sesa dia akan nampak, Allah, rupa-rupanya hak aku buat ni sia-sia, rupa-rupa hak aku buat ni jadi maksiat, rupa-rupa hak aku buat ni menambahkan lagi dah dosa, menjauhkan aku daripada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Wal a'yad billah.
li'anna thiqalaz dzunub, kerana berberatnya dosa itu, yamna minal khifah, dia menghalang daripada ringan, lil khairat, untuk buat kebajikan, wan nasya', dan cergas fi ta'at, dalam melakukan ketaatan. Kalau buat juga buat dalam keadaan apa? Paksa. Kalau cergah buat ibadat tu, cek-cek ada masalah lain. Bila orang yang tak bebas diri dia daripada dosa, orang yang tak bertaubat, tapi semangat buat ibadat, cek ada benda lain. Rupa ni bukan ibadat pun. Sunnatullah, bila kita tak bebas daripada dosa, berat nak buat ibadat. Berat nak buat ibadat, tapi buat juga, taubat juga, nanti dia akan jadi ringan. Hak tu ringan yang sebenar. Kalau dalam keadaan orang kata setengah-setengah orang muda, wala'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bebaskan kita daripada penyakit itu. Tengok video lucah contoh. Video lucah tengok, tapi ngapa Quran, ngaji Quran, oleh ada. Nah, baca Quran setiap hari. Tapi pelik mata orang, buka YouTube. YouTube tak ada. Buka orang kata Google. Tengok seorang-seorang diri. Tapi ibadat dia banyak. Cuba cek ibadat. Cek mengikut ukuran tasawuf. Nanti beratah dia akan jumpa Allah bukan ibadat rupanya. Nak nunjuk ke orang, rupanya nak tarik perhatian orang, rupanya dengan penuh rasa ujub, rupanya dikotori oleh idlal. Hak yang semua itu tak jadi ibadat pun di sisi Allah. Tapi hak itulah yang dia rasa bangga. Aku ni ahli ibadat, sehingga pandai lekeh pada orang. Kejap-kejap nak bagi nasihat kepada orang tu, kejap-kejap nak bagi nasihat kepada orang ni. Dalam keadaan dia bergelombang dengan dosa. Kalau tidak disedarkan, sedar dalam kubur tak ada mana. Kau setok, ya Allah, aku rasa aku. Ini yang berlaku. Ini antara penyakit orang-orang yang berakhir bagi nasihat kepada orang. Orang yang ke depan untuk nak jadi tu tergugur orang. Ini penyakit dia. Itu yang Imam Ghazali ketika mana dia tengah nasihat orang ni, bagi tazkirah berang. Orang yang hadir tu tak kurang daripada 400 orang yang pakai serban besar-besar. Pakai serban besar-besar ni bukan orang biasa, ulama, pembesar negara. Adik dia bangun. Adik dia kata, akhasta bi'a'dadihim iz dha'ufu, ketika mana kamu lemah. Iz wanu sama wan dengan dha'ufa. Wana sama dengan dha'ufa. Kamulah yang mengangkat bahu-bahu mereka ini ketika mana mereka ini lemah. Nak jalan kepada Allah dak urut. Mulah yang tukang ajar dia. Ini benda yang menakutkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada perkara-perkara yang seumpama ini. Wa khalfakal jahdu is asra'u, tapi di belakang kamu masih lagi ada bebanang dosa yang masih lagi tidak terlepas. Is asra'u, ketika mana mereka dah berjalan ke depan. Mereka laju dah jalan. Sebab mu tukang buang beban ni tu. Mu ajar dia gua ni nak tobat gini. Mu nasihat ke orang, suruh orang buat benda ni, tapi mu sendiri tak jaga untuk dirimu. Pelik belakang mata orang, mu buat maksiat molek-molek ada. Mu hipokrit. Ni, wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindung kita. Asbahta tahdi wala tahtadi, bersubuh-subuh mu bagi peringatan kepada orang. Wala tahtadi, asbahta tahdi, bersubuh-subuh mu bagi hidayah kepada orang. Wala tahtadi, mu sendiri tak dapat hidayah tu. Wa tusmi'u wa'zan wala tasma'u, berpagi-pagi mu beri peringatan kepada orang, mu sendiri tak dengar. Mu bagi peringatan kepada orang, mu sendiri tak ambil ingatan. Faya hajarasy syajar, wahai batu pengasuh, hatta mata, sampai bila. Tasunul hadid, munduk asah pisah, asah hadid, asah besi. Wala taqta'u, mu sendiri tak boleh nak mengerak. Mu asah tu boleh mengerak merata-rata, mu sendiri tupu gelabek nyeng lagi. Ini kalau kita nak jadi tok guru orang, kita nak bagi nasihat ke orang, ingat diri kita dulu. Baiki diri kita dulu supaya kita tak rasa malu. Ini baru orang nak bawa orang kepada Allah, nak bawa orang kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada perkara-perkara yang memudaratkan kita. Antaranya kita tertipu dengan diri kita sendiri. Antara sebab tertipu, sebab ikatan dosa yang masih belum dia lepaskan.
Jadi kena lepas dosa. Nak lepas dosa tu, orang kata pahit. Sebab dosa ni manis. Hak tu kalau orang bagi nasihat, dia tak mau dengar tu. Dia berahi nasihat orang. Orang nak nasihat dia tak mau dengar. Tak mau dengar sebab dia kata orang kutuk dia, orang merendah-rendahkan dia. Itu sebab apa? Antaranya sebab belenggu dosa tu masih lagi tidak lepas. Mana orang yang macam ni dia tidak jalan lagi menuju kepada Tuhan. Dia masih duduk di tahap yang lama, cuma dia berasa dia jalan. Dia tertipu kepada diri dia sendiri. Dia perlu kepada seorang yang menyedarkan dia. Sehingga belekok kena atas kepala barulah Allah. Waktu tu kalau Tuhan sayang, Tuhan nak bagi sedar. Kalau Tuhan tak nak bagi sedar, dia balik payah habis. Akhir sekali dia jahanam, sedar sungguh tinya dalam kubur. Wala iyazbillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan kepada kita. Baik. Ni. Wa annal israr, dan terus kekal ala dzunub, di atas dosa. Israr ni mengekali dosa. Dengan makna dia tidak cuba untuk nak membebaskan diri dia daripada dosa. Orang yang membebaskan diri daripada dosa itu dinamakan dengan taibun, orang yang bertaubat. Bukan kata orang bertaubat ni lepas pada tu hidup buat dosa dah. Tapi waktu tu dia bebas diri dia daripada dosa. Dengan makna hak lepas dia menyesal. Sekarang dia berhenti. Hak akan datang dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi, dan dia minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya orang yang buat gitu, hari ni dia taubat sungguh. Dia manusia ni, hati kita ni balik sama. La yusammal qalb illa annaha tataqallab. Tidak dinamakan hati melainkan dia sentiasa balik. Tengah orang kata warak berok buat maksiat pula. Tu biasalah manusia gitu. Taubat pula kepada Tuhan. Maknanya dia dah putus hubungan, dia dah berusaha untuk nak putus hubungan dengan dosa tu. Tapi tu salah pula nak macam mana? Balik pula. Molek bergerak salah, balik pula. Molek bergerak balik pula. Ini orang yang bertaubat. Masuk dalam kategori taibun, orang yang bertaubat. Sehinggalah Allah benar-benar bagi taubat kepada dia. Bila Tuhan bagi taubat kepada dia, dia tengok maksiat tu benar-benar maksiat. Dia tak nampak maksiat tu lazat dah. Bahkan dia nampak maksiat tu sesuatu yang amat menyakitkan dia. Api, maksiat tu api. Bila nampak api, kita tak masuk dalam api. Walaupun api tu dihias dengan kering, dengan benda ikut pandai lah, kita tak akan masuk ke dalam api. Tak akan makan api sama sekali. Jadi sebelum daripada Allah kurniakan tu, itulah kadang-kadang terak sekejap, balik pula, jatuh, bangun pula, jatuh, bangun pula. Itu kita perlu kepada orang yang tukar akal kepada kita, yang bagi motivasi kepada kita. Okey. Mimma makna ala dzunub, mimma yusawwidul qulub. Dosa tu dia kata apa tadi? Dia kata apa? Israr. Mula-mula taib. Ingat istilah ni. Pertamanya istilah taib, iaitu orang yang bertaubat. Lawan kepada orang yang bertaubat, nama dia musirrun. Musirrun ni israr ni, makna orang yang masih tidak bertaubat, orang yang masih mengekali dosa tanpa dia bertaubat, tanpa dia putus hubungan daripada dosa. Kadang-kadang tidak buat dah dosa tu, tapi tidak putus hubungan. Tak buat tu sebab apa? Sebab dalam yunizah kan buat kan kena ingat payah pula. Makna tubik daripada yunizah hanya buat pula. Ini orang tak bertaubat ni. Ini masih lagi masuk dalam kategori musirrun, orang yang masih mengekali dosa. Maknanya orang yang israr, kerana israr mengekali dosa itu, ala dzunub mimma yusawwidul qulub, dia akan mengotorkan hati kita. Hati kita jadi hitam. Bila hati kita jadi hitam, dia jadi tempat tenggeknya setan. Waktu mikir cara setan mikir tu, pada kenal orang, tak kenal benda tu. Siapa tak kenal orang, tak kenal Tuhan, tak kenal mokpok, tak kenal. Sebab apa? Sebab hati dia hitam. Hitam sebab apa? Sebab situ penuh dengan cektang. Cektang tu namanya setan. Nampak ni? Penuh. Tak nampak. Bila dia tak nampak, dia gelap gambar. Hak maksiat dia nampak baik sangat-sangat. Hak ibadat dia nampak buruk sangat-sangat. Itu dia rasa beban sangat dengan ibadat.
itu dia rasa lazat sangat dengan maksiat sebab hati dia gelap, tak nampak, gelap gambar. Fatajiduha fi zulmatin, maka kamu akan dapati hati itu berada dalam kegelapan. Kegelapan dengan makna gelaplah, tak nampak. Wa qasawah, dan keras. Hati yang paling Tuhan benci iaitulah hati yang keras. La khulusa fiha, yang tidak boleh terlepas daripadanya. Wala safa, la khulusa fiha, yang tidak ada khulus ni maknanya bersih daripada kotoran, yang tidak ada bersih padanya. Wala safawata, dan tidak ada safawah, makna hati yang suci, hati yang hening, hati yang bening, yang boleh berinteraksi dengan perintah, suruhan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ladzatan, dan tidak ada kelazatan ala ta'ah, bila dia beribadat, dia buat taat, dia tak rasa lazat. Wala halawah, tidak ada rasa manis. Kok yang dirasa hanyalah pahit. Lazat dia bila dia buat maksiat. Bila buat maksiat, oh memang sedap sangatlah, memang manis sangat-sangat. Tapi bila ibadat, hamba je tak rasa apa. Itu penanda awal hati itu gelap. Sebabnya banyak maksiat. Penanda awal hati itu kerah. Sebab apa? Sebab hati itu hampir nak mati dah. Matinya hati apabila dia tak nampak benda yang baik itu baik, benda yang buruk itu buruk. Wa illam yarhamillahu, kalau Allah tidak merahmati orang ni, fasatajurru sahibaha, maka dosa dia tu akan mengheret tuang dia ilal kufri, kepada kekufuran. Tu bahananya dosa. Sekali dia akan bawa tuang dia tu kepada kekufuran, wasyaqawah, dan juga kecelakaan. Ni syaqawah al-haqiqiyah ni, kecelakaan yang hakiki. Apa dia kecelakaan yang hakiki? Jatuh dalam api neraka dan kekal selama-lamanya. Itu syaqawah yang sebenar. Ini bahananya dosa ni. Bahananya dosa. Dan bahananya hati yang keras. Bahananya hati yang gelap. Hati yang penuh dengan setan. Akhir sekali, dosa-dosa tu dia akan bawa tuang dia tu kepada kekufuran. Dan kekufuran tu semestinya itulah dia kecelakaan yang sebenar. Atas dunia ni kufur, di akhirat bila celaka. Atas dunia ni kufur, di akhirat bila-bila jadi orang yang celaka. Bahkan kufur tu dah adalah celaka dah tu. Seperti mana maksiat atau api neraka, maka kufur tu adalah celaka. Seperti mana ibadat tu adalah orang kata apa? Ibadat itu adalah pahala. Ibadat itu adalah apa? Pahala. Ibadat itu adalah syurga. Cuma hati gelap jadi tak nampak. Dia tak nampak ibadat tu adalah syurga. Sepatutnya dia nampak ibadat tu syurga. Comel, manis, sedap, suka. Tapi tak begitu sebab dia tak nampak. Sepatutnya dia nampak maksiat tu adalah neraka, kotor, busuk, hina. Tapi dia tak nampak begitu. Itu dia terperangkap dalam maksiat. Dan dia tak melaksanakan ibadat, tak jatuh dalam taat. Sebab tak nampak. Faya ajaban, alangkah peliknya, dia kata kaifa yuwaffaq, bagaimana dia ni diberi taufik, diberi kekuatan li taat, untuk taat kepada Tuhan. Wa kaifa yuwaffaq, orang panggil naik fa'il dia memang tu. Kaifa yuwaffaq, bagaimana diberi taufik li taat, untuk melakukan ketaatan. Man huwa fi syu'min wa qaswah, orang yang berada di dalam majal, orang yang hatinya kerah, bagaimana dia akan diberi taufik. Wa kaifa yud'a ilal khidmah, bagaimana dia akan diseru untuk khidmat kepada Allah, untuk melaksanakan ketaatan. Man huwa musirrun alal maksiyah, bagaimana akan diseru untuk taat kepada Tuhan, orang yang berterusan dalam melakukan maksiat. Wa muqimun ala jafwah, yang berterusan kurang ajar. Dia nak khidmat tapi dia kurang ajar, kena perambat bodoh lah.
Ni, nak khidmat kepada Tuhan tapi kurang hajar dengan Tuhan. Nak dapat taufik untuk taat kepada Tuhan dalam keadaan dia kotor dengan kotoran-kotoran dosa. Balik awal. Kita nak khidmat kepada raja, nak jadi orang rapat dengan raja, tapi kita kurang hajar dengan raja. Raja mana nak ambil kita, kena perambat ada lah. Kalau pergi juga akhir sekali kena masuk jaga. Pergi lagi akhir sekali kena bunuh di raja tu. Orang yang kurang hajar. Orang yang kurang hajar la yasluh lil khidmah. Orang yang kurang hajar dia tidak sesuai untuk menjadi ahli khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang muqim alal jafwah. Jafwah ni orang yang tidak ada adab, orang yang kurang ajar. Jafwah ni kurang ajar. Berterusan dalam keadaan kurang ajar, tiba-tiba nak jadi khidmat, nak khidmat kepada Tuhan, nak khidmat kepada raja, la yumkin abada. Wa kaifa yuqarrabu lil munajah, bagaimana mungkin akan didekatkan untuk munajat kepada Tuhan? Man, naik fa'il dia, man huwa mutalattikhun yang tercemur. Talattakh ni maknanya cemur, talawwas. Talattakha yatalattakhu sama dengan talawwasa yatalawwasu. Makna dia tercemur, orang yang kotor, orang yang bertepek bil kotor bil akdzab, dengan perkara-perkara yang menjijikkan, wan najasat, dan juga orang yang penuh dengan najis. Bagaimana dia nak dihampirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat dengan Allah? Bagaimana dia nak dijemput ke majlis mesra, bual mesra dengan raja dalam keadaan dia kotor? Tak mungkin. Raja atas dunia pun tak akan jemput dia, apatah lagi raja segala raja. Wala'iyadzubillah. Jadi guana-guana pun hak kotor tu apa? Itulah dia dosa. Guana-guana pun kita kena bersihkan diri kita daripada dosa. Bersih daripada dosa makna kena putuskan hubungan dengan dosa. Apa dia? Bagaimana cara nak putus hubungan? Itulah dengan taubah. Nanti dia akan cerita guana cara kita nak putuskan hubungan dengan dosa. Fa fil khabar, dalam hadis Nabi, an sadiqil masduq, daripada sadiq yang benar kata-kata dia, al masduq yang diperbenarkan oleh Allah, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, dia berkata, idza kadzabal abdu, apabila seseorang hamba tu menipu. Menipu ni guana dia khabar sesuatu yang tidak menepati dengan realiti. Apabila seseorang hamba itu menipu, tanaha anhu malakan, akan larilah daripada dia oleh dua orang malaikat. Tanaha ni akan menjauhkan diri. Tanaha ai orang kata taharraka ila nahiyah, maknanya pergi ke tepi, maknanya jauhkan diri, jauh diri. Makna dua orang malaikat, iaitu raqib wa atid, jauh. Min natni, kerana natang. Nanti orang kan sebut natang. Kerana natang, kerana busuk, kerana busuk. Min natni, kerana busuk. Ma yakhruju min fihi, busuk apa yang keluar daripada mulut dia ni. Setengah-setengah para auliaillah dia boleh kenal orang cakap nipu ataupun orang cakap betul. Walaupun dia kata mun nipu tak, tapi tengok dia buat tak layan. Kena orang tu menipu. Sebab apa? Sebab busuk bau mulut dia. Setengah-setengah para auliaillah. Kerana tu jangan cakap nipu. Kalau jumpa dengan orang-orang soleh apa-apa, jangan cakap nipu. Kadang-kadang Tuhan tunjuk kepada dia. Sebab apa? Sebab busuk sangat. Ada seorang ulama, mana nama pun dia tak ingat dah. Makna dia boleh kenal orang cakap nipu, orang cakap betul. Bila orang tanya dia sebab apa? Sebab dia kata masa orang tu cakap nipu, keluar macam gasak daripada mulut dia, yang baunya cukup busuk sehingga aku rasa nak muntah. Makna percamang lah orang ni cakap nipu. Tapi kalau kita jangan gitu. Sebab kita tak ada mengecam dia. Kita hati kita masih lagi tak ada kayu mengukur. Bau busuk, oh dia ni cakap nipu. Padahal dia gosok gigi dah bau. Kadang-kadang bau busuk tu setan buat bau busuk, supaya kita buruk sangka kepada orang. Sebab kita tak ada kayu mengukur lagi. Ini orang yang ada kayu pengukur dah. Dia boleh beza mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Sebab apa? Sebab hati dia hati yang bersih. Bila hati kita bersih, banyak benda kita akan dapat tahu.
Yang mana Allah buka kepada orang tu, tak buka kepada orang lain. Fa kaifa yaslu hadzal lisan, bagaimana sesuai lidah ini, lidah yang kotor, yang busuk, yang hina ini, li zikrillah azza wajal, untuk berzikir kepada Allah. Dah dia sebut-sebut tu, kemungkinan besar hak tu bukan zikir pun. Hak tu hanyalah sebutan lidah, kerana banyak sebab lah. Mungkin dia zikir dalam keadaan kosong, nak menunjuk kepada orang. Bila nak menunjuk, dah jadi ibadat dah, jadi maksiat lah dia. Dengan penuh rasa takabur, penuh rasa ujub, penuh rasa idlan. Hak tu orang dah panggil zikir tu, orang laqlaqatul lisan. Orang yang dia menggeruk-gerukkan dia punya lidah dia. Level dia sama je dengan dia cakap hak lain, level dia sama je di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia zikir, tak ada sifat ujub, takabur, tak ada. Cuma dia lalai je lah, dia tak tadabbur makna saja. Hak tu ada makna lah tu. Hak tu makna Allah dah menggerakkan lidah dia dengan zikrullah. Sekalipun zikir dia tu bukan zikir yang solid. Mana kalau dia usaha lagi, dia akan mari pula. Allah akan anugerah pula. Orang kata hak bahagian batin yang menjadi ruh kepada zikir yang zahir. Tapi setengah orang dia berzikir jadi maksiat. Molek dia dak zikir daripada zikir. Setengah orang baca Quran jadi maksiat. Sampai ke peringkat Quran laknat dia. Hadis Nabi katakan rubba qari'il Quran, ramai orang yang baca Quran wal Quranu yal'anu, tapi Quran laknat dia. Setengah daripada golongan mursyid, bila orang nak beribadat depan dia, ni ahli ibadat ni, baca Quran, dia suruh berhenti baca Quran. Banyakkan selawat ke Nabi, banyakkan zikir la ilaha illallah, berhenti baca Quran. Orang tak faham, ada ketuk guru suruh berhenti baca Quran, ini zikir yang terbaik. Dia buat bijak dia dah pula. Dia tak tahu benda, dia tak ada pengalaman dalam perjalanan menuju kepada Tuhan. Ada seorang tu dicerita oleh Al-Habib Umar bin Hafiz. Cerita ada seorang tu dia pergi dekat seorang Syekh Al-Mursyid. Dia ni seorang ahli Quran. Ahli Quran ni orang yang ngapal Quran semua sekali. Pergi kat tok guru kata berhenti baca Quran. Yang ni aku talqin zikir ni, baca zikir ni. Berhenti baca Quran. Payah dia nak berhenti. Tapi kerana dia nak rawatan, dia tahu dia nyakit, dia ikut tok guru. Ikut, baca ni selawat ni pula, baca ni. Sampailah satu peringkat hati dia mula hidup dah. Mula hidup dah, kesang daripada zikir ditarbiyah oleh guru tadi. Barulah tok guru kata, okey sekarang baca Quran. Bila dia baca Quran, dia dapati Allah, rupanya Quran yang dia baca tu gedung kepada ilmu. Hak sebelum ada tu tutup, sekadar sedap tajwid je. Innallazi setengahnya sedap lagu je, habis gitu je. Ada benda-benda pun dia boleh. Patutnya bila baca Quran tu takut kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan, nak buat ibadat sungguh-sungguh, semangat menjadi. Ni tak sekadar sedap duduk gitu je. Tok guru kata inilah rahsianya. Bukan aku larang membaca Quran. Yang aku larang hanyalah laqlaqatul lisan. Duk main sebut talidah. Orang suruh baca Quran bukan laqlaqatul lisan. Tapi bila mudah faham, menganggap seakan-akan hak itulah baca Quran dah. Bahkan baca Quran dalam keadaan hati kita rosak, nak menunjuk ke orang dan sebagainya, itu asbab mendapat laknat daripada Quran. Masuklah hadis Nabi, rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Ramai orang yang baca Quran tapi Quran lah laknat dia. Bila tak ada keikhlasan, bila ada riak, bila ada takabur dan seumpama dia. Baik. Jadi bukan kata nak menakut-nakutkan kita baca Quran, tidak. Mana kita teruskan bacaan Al-Quran kita, dalam waktu yang sama kita kena beringat kepada hadis Nabi tu. Ramai orang yang baca Quran laknat dia, bukan nak suruh berhenti baca Quran tak, tapi nak suruh beringat. Mana bila baca Quran, jaga adab-adab Al-Quran, jaga hati kita, jangan riak dengan amalan kita, jangan nak nunjuk ke orang, jangan rasa sombong, jangan bacaan Al-Quran tu menjadikan kita pandang lekeh kepada orang lain dan sebagainya. Ingat benda-benda tu, barulah kita akan dapat apa yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah. Itu juga kadang-kadang orang semayang sunat banyak tapi masuklah ketika fawailul lil musallin, celakalah orang yang semayang. Macam ni, dia bukan semayang pun, dia exercise, dia buat maksiat dalam keadaan dia rasa dia buat ibadat. Tapi kalau orang semayang sungguh, bukan fawailul lil lah.
Bukan fawailul lil musallin lah. Allah sembahyang sungguh mana? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Anugerah yang 2 rakaat sembahyang sunat subuh lebih besar ganjaran daripada dunia dan segala isi itu. Bila kena cara. Tapi kalau tak kena cara, jahanam habis. Dalam keadaan kita rasa kita hebat. Tertipu, jadi orang yang maghrur, orang yang tertipu dengan diri dia sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, lindung kita daripada tertipu dengan diri sendiri, tertipu dengan amalan, tertipu dengan ilmu, tertipu dengan jawatan, tertipu dengan orang kata kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita. Kita tak ada daya nak upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Fala jarama ay fala syakka, tak syaklah dia kata. La yakadu yajidu al-musir 'ala al-isyan tawfiqan. Tidak hampir, la yakadu, tidak hampir yajidu al-musir, orang yang berkekalan melakukan dosa tak hampir untuk memperolehi taufik 'ala al-isyan, atas maksiat yang dia buat. Makna jarang sangat-sangat. Tak jumpalah kita kata orang yang ahli maksiat tiba-tiba boleh tahu taufik. Tak jumpa gitu. Ini siapa kata ni? Imam Ghazali kata. Orang kata boh dia ni, pakar dia kata gitu. Kalau pakar kata gitu, kita nak lawan dia kat balik awal lah kita ni. Makna guana-guana pun kita kena putuskan hubungan kita dengan dosa. Dengan makna kita kena mendaki aqabah taubah. Sebab dosa tu ada majar dia, ada sia dia. Wala takhifa arkanuhu, dan tidak akan ringan anggota-anggota dia li ibadatillahi ta'ala, untuk beribadat kepada Allah. Kecuali ibadat kalau nak nunjuk orang gagah lalu, dak ada malam pun tak apa. Nak nangis depan orang contohnya, nak tunjuk dia warung, tu sekejap je, sebut je berasa sedut sebok selalu, nak nangis air mata berat tu baik. Tapi duduk seorang-seorang pas cerah daripada pukul 12 sampai pukul 6, dak tubik pas sudah. Hak tubik-tubik ketuk je, pung air mata dak tubik-tubik. Ni orang panggil perjalanan menuju kepada Allah. Tak boleh bahang rambang gitu. Kalau bahang rambang dak ke mana? Fa in ittafaqa, kalau kebetulan dia buat ibadat, fa bikaddin, dalam keadaan yang amat luar. Mana dak rasa kemanisan ibadat ni. Zikir lama sikit aja, rasa sungguh lamanya hari ni aku nak buat benda ni. Semayang lama sikit aja tak imam baca, bahasa tak imam baca benda panjang-panjang ni. Ini dak rasa mani. Para sahabat dulu kalau tak ditegur, dia akan terus kekal melaksanakan dalam ibadah. Turun ayat, nak cari habuan dunia, nak cari habuan akhirat, carilah. Tapi jangan lupa habuan dunia. Sebab apa? Sebab manis bila dia buat sesuatu yang menjadi habuan di negeri akhirat. Habuan negeri akhirat itulah dia ibadat. Manis sangat-sangat. Nabi sampai bekok kaki dia. Sebab apa? Sebab rasa kelazatan ibadat. Sebab dia napuk. Kalau hak Nabi tu memang sah napuk lah. Para sahabat tabi'in atba'u. Sebab apa? Imam Syafi'i boleh baca Quran sampai 60 kali khatam sebulan bulan Ramadan. Sebab apa boleh sampai kuatnya? Sebab dia rasa manis kelazatan beribadat. Sebab dia napuk sungguh ibadat tu adalah ibadat. Macam ke syurga dah. Kerana tu solat tu disebut sebagai jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Kerana itu ahli zikir kata lazatnya orang yang berzikir, kelazatan dia tu lebih daripada kelazatan ahli maksiat ketika mana dia buat maksiat. Hebatnya tu sebab dia nampak mata hati dia cerah sungguh-sungguh, nampak ibadat tu ibadat, nampak maksiat tu maksiat, nampak setan tu setan, nampak Tuhan tu Tuhan. Kita keliru. Kadang-kadang setan tu nampak ke Tuhan, tu ikut dia tu. Kadang-kadang kita dahulukan setan daripada Tuhan. Memang banyak keadaan lah kita dahulukan setan daripada tu. Hak maksiat tu semua hak setan berlaku. Waktu tu sanggup kita memenuhi kehendak nafsu kita ikut bisikan syaitan. Wala'iyadzubillah. Taib. Laqad sadaqa, dia kata, wa kullu zalika li syu'mi dzunub. Dan ini semuanya malah beribadat, kalau buat pun ala keadaan berat, lazat buat maksiat. Kalau nak tinggal rasa terlalu berat. Li syu'mi dzunub, kerana majalnya dosa itu. Selama mana dia ada pada kita. Wa tarkit taubah, dan kerana meninggalkan taubah. Masih meletakkan diri di dalam senarai musirrun,
orang yang berterusan dalam melakukan maksiat. Patutnya kita kena keluar daripada kelompok tu. Bebaskan diri kita daripada belenggu dosa dengan cara bertaubat. Walaqad sadaqa man qala, sesungguhnya benarlah orang yang berkata, ni ulama lah ni, ahli ibadat kata, idza lam taqwa ala qiyamil lail, kalau mu tak kuat untuk bangkit pada waktu malam, untuk nak solat pada waktu malam, nak bangun tahajud, ya Allah beratnya, dalam keadaan buih dah mulut, orang kata kita dengar suara bangun malam ni perlu sangat-sangat. Bangun malam ni menjadikan kita orang VIP di situ. Bangun malam ni menyebabkan menjadikan kita orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Siapa tak nak masuk syurga tanpa hisab? Semua orang nak. Tapi malam dah bangun, dia dengar benda tu orang khabar, berbuih-buih orang khabar. Hak tukar khabar pun berbuih-buih, tak buat juga sebagai contohnya. Dia sendiri tukar khabar, dia tak buat. Dia dengar orang khabar, dia tak buat. Apa jadi berat gitu? Idza lam taqwa ala qiyamil lail, apabila mu tak mampu, tak kuat untuk bangkit pada waktu malam, wasiyamin nahar, dan puasa pada waktu siang. Puasa sunat Isnin Khamis tak buat, maknanya puasa 3 hari paling-paling kurang dalam tempoh sebulan pun tak buat. Puasa senang pun tak buat juga. Puasa Ramadan pun puasa sekadar puasa je, penuh waktu puasa dengan cerita keling contohnya. Sebagai contohnya, maknanya puasa bukan dengan erti puasa yang sebenar. Fa'lam, hendaklah kamu tahu, mu kena nampak sungguh-sungguh, mu kena yakin sungguh-sungguh, annaka maqbulun, bahawa kamu sedang dibelenggu. Qad kabbalatka khati'atuka, sesungguhnya yang membelenggukan kamu itu adalah dosa kamu. Diikat kamu tu yang mudah orang nak bangun, yang mudah orang nak beribadat, dak ringan untuk beribadat. Bagaimana mu nak jadi ahli ibadat kalau mu berat untuk beribadat? Fa hadhihi inilah. Maknanya kalau begitu gitulah. Kalau mu berat gitu, tu tanda dia. Kalau mu rasa rajin, tu tanda dia. Jadi guana-guana pun mu kena mendaki aqabah ni yang dinamakan dengan aqabatu at-taubah. Itu yang pertama, kenapa kita perlu bertaubat. Perlu kita bebaskan diri kita daripada dosa, kerana dosa tu ada majal dia. Majal dia apa? Majal dia kita akan terhalang daripada mendapat taufik. Bila dia tak ada taufik, tak urut kita nak beribadah. Yang kedua pula, minal amrain, daripada dua perkara yang orang kata dua perkara yang menjadi sial kepada dosa. Dosa ni ada sial dia. Pertamanya tak dapat taufik, yang keduanya innama talzamuka taubah. Ke benda dia kata tadi sebelum tu? Kata mana? Dia kata taubat li amrain. Mu perlu taubat kerana dua perkara. Pertamanya supaya kamu dapat taufik. Pertamanya supaya kamu dapat taufik. Yang keduanya wasani minal amrain innama talzamuka taubah. Kamu perlu wajib bertaubat, bebaskan dirimu daripada dosa tu, lituqbal minka ibadatuka, supaya diterima daripadamu ibadat kamu. Pertamanya supaya kamu dapat taufik. Dapat taufik kamu dapat melakukan ibadat, taat. Yang keduanya supaya ibadat kamu tu diterima. Golik-golik kalau mu tak bebas dirimu daripada taubat, kalau mu boleh beramal pun, amalanmu tu Tuhan tak terima. Bila mu cek beratah, orang kata masalah yang ada. Ulat situ, ulat sini, lopang situ, lopang sini. Sebab apa? Sebab sialnya dosa. Pertamanya dia menghalang taufik, yang keduanya dia menghalang al-qabul. Maknanya ibadat kita tidak diterima. Fa in rabbad dain, kerana rabbad dain pemilik hutang, la yaqbalul hadiyah, dia tak terima hadiah. Bayar hutang dia dulu, barulah dia boleh bagi hadiah. Dia sibuk nak bagi hadiah, hutang tak bayar, kena sepak di tuan hutang. Tuan hutang kata, mu nak baik ke aku? Hadiah ni tujuan kita nak dekatkan diri kita kepada dia, tu hadiah. Kalau sedekah ni kita nak tolong dia, hadiah kita nak dekatkan diri kita kepada dia. Tapi tu kalau orang hak tinggi kepada kita, jangan kata beri sedekah.
Contoh ustaz kita nak bagi sesuatu, ni sedekah daripada saya ni, dia ambil daripada awal lagi tu. Kata hadiah. Nak bagi ke raja, orang tak kata sedekah, kata hadiah. Hadiah mana kita nak bina hubungan dengan dia. Sedekah untuk memenuhi keperluan dia. Sebab tu bagi hadiah dengan bagi sedekah ni, bagi sedekah tu pahala lebih besar. Pahala lebih besar sedekah sebab sedekah ni diperlukan. Hadiah orang tak perlu pun. Cuma kita nak bina hubungan dengan dia. Kita bagi pisang sikat ke raja tak perlu pun, 14 sikat dia boleh beli. Tapi kita nak bina hubungan dengan dia, kita bagi hadiah kepada dia. Tuan hutang dia tak terima hadiah, nak rapat-rapat dengan dia malang sikit, tolong sikit dia kata. Yang penting bayar hutang aku dulu, barulah nak baik dengan aku. Nak gengai sama, nak beri upang ni lepas pada tu. Belum hutang tak bayar, tolong sikit dia kata. La yaqbalul hadiah. Begitulah juga dosa kita ni macam hutang kita kena hapuskan dulu. Barulah kita nak persembahkan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berarti situlah. Berarti asani minal amrain innama talzamuka taubah lituqbal minka ibadatuka. Makna ibadat kita kalau Tuhan tak terima tu kita rasa banyak tu. Kita rasa kita banyak beribadat, kita rasa bahawa orang kena respect kepada kita, Tuhan kena bagi pahala sebab Tuhan tak terima. Jawapan ni, kalau hak Tuhan terima, Tuhan akan. Kita rasa tak ada. Bila tak ada tu kita akan berusaha lagi untuk buat, berusaha lagi rajin jadi untuk nak melaksanakan ibadat. Sebab apa? Sebab dia rasa tak ada. Kalau rajin beribadat, itu petanda ibadat kita Tuhan terima. Kalau malas rasa beribadat, sebab kita rasa banyak sangat dah, sehingga kita rasa kitalah orang yang paling hebat atas dunia ni, baru 2 rakaat sembahyang sunat, baru 2 rakaat, 40 tahun tak sembahyang, umur 42 baru sembahyang 2 rakaat, berasa wali dah, min auliyaillah. Itu petanda ibadat dia Tuhan tidak terima. Orang yang ibadat dia Tuhan terima, tenggelam dia dalam beribadat kepada Allah. Dalam waktu yang sama dia tak rasa pun dia ni jadi ahli ibadat. Kerana tu dia bersungguh-sungguh buat untuk memenuhi masa, peluang, umur yang masih Tuhan bagi kepada dia. Okey, berarti situ lah. Kita sambung dalam perjumpaan yang akan datang minggu depan insya-Allah. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrikal ghafilun. Kuat sikit. Allahumma salli afdala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikril ghafilun. Allahumma salli afdala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrika wa dzikril ghafilun. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر
أنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لظى أشرفنا فاتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم